Baik. Assalamualaikum Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas kita yang berada di sana, Norintan dan juga Walimul. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi kembali. Apa khabar Majdi pagi ini? Alhamdulillah, sekhabar baik pada pagi ini dan saya percaya rakan setugas berdua di sana juga dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah kita berdua dalam keadaan sihat walafiat pada pagi ini. Segak saja saya lihat Majdi mengenakan pakaian berwarna kalas pagi ini, lain auranya ya. Ya, mungkin kita juga melihat ya, warna sebenarnya memainkan peranan. Jadi apa yang kita ni kenakan ataupun yang kita ni pakai, sudah tentu ia akan memberi kesan ataupun vibe ataupun aura bagi orang yang melihat ataupun orang yang berada di sekeliling kita ni. Luar biasa Alhamdulillah sekali. ya. Jadi Masdi, bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutong ketika ini? Keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini hujan lebat sebetulnya dan namun apa yang kita harapkan agar apa je aktiviti yang sudah pun dirancang khususnya pada ada penonton yang telah pun rancang untuk melakukan apa je aktiviti pada pagi ini khususnya di luar rumah, kita doakan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan juga sediakan payung ataupun mungkin dapat melakukan aktiviti dengan mengenakan baju hujan. Betul sekali ya. Kalau kita ni dengar-dengar pun menggurut jauh hujannya di daerah Tutong Atua. Baik, kita teruskan saja kepada perbualan seterusnya ini. Tadi kita ni ada berkongsi serba sedikit ya sekitar khutbah Jumaat kemarin, bijaksana dalam pengurusan kewangan. Jadi mungkin Majdi ada beberapa pendapat dan juga perkongsian ni yang ingin dibawakan juga sekitar tajuk berkenaan ni Majdi. Baik, jika kita berkata mengenai dengan kewangan ataupun kita ni perlu cakna sebetulnya mengenai dengan penyimpanan kewangan. Kita ni perlu tahu bagaimana untuk kita ni menyimpan wang sebahagian wang kita ni itu untuk kegunaan di masa depan. Jadi antaranya seperti yang rakan kita kongsikan juga dari daerah Belaid, memang perlu kita ni membahagikan di mana wang untuk kita digunakan seharian dan juga wang untuk kita ni simpan dan digunakan untuk masa hadapan. Dan jika saya sendiri memang saya juga menyediakan tabung-tabung. Kalau dahulu pernah kan kita ni melihat ada suatu ketika itu viral ataupun trend yang mana setiap tabung itu kita ni simpan, jika wang itu berwarna merah kita ni simpan ada satu tabung yang wang itu warna merah, kemudian satu tabung wang yang berwarna hijau dan seterusnya. Jadi itu antara yang saya lakukan kerana itu sebenarnya cara untuk kita ni supaya kita ni salah satunya kita ni suka melihat warnanya tu berwarna-warni dan selain itu juga secara tidak langsung ia membantu kita ni untuk lebih berjimat dan juga menyimpan wang untuk kegunaan di masa hadapan. Ya, tepat sekali ya. Jadi saya juga ni ada membuat sedemikian juga di mana saya kalau saya terjumpa wang ringgit berwarna hijau, saya akan simpan dan saya tidak akan pakai. Okey. Jadi saya akan kumpul-kumpulkan lah. Jadi hujung tahun baru tadi lihat berapa nilainya. Wow, luar biasa sekali. Kalau Majdi sendiri tahun lepas ada membuat penabungan seperti ini? Ya, memang saya amalkan sejak perkara itu menjadi satu trend. Saya tidak silap saya sekitar tahun beberapa tahun yang lalu ia mula jadi satu fenomena. Jadi saya pun tertariklah untuk mengikutinya dan alhamdulillah sampai masa ni saya masih lagi mengamalkan penyimpanan perkongsian yang hasilnya berhemat. macam mana tu Majdi? Hasilnya alhamdulillah di penghujung tahun memang saya rasa satu jumlah yang saya rasa saya tidak akan dapat mencapainya, namun setelah mengamalkan Jumaat tu alhamdulillah saya capai satu nilai yang tidak pernah lah saya melihatnya. Wow, luar biasa agak besar sekali lah tu ya. Tidak sedar sebenarnya ni ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Majdi dengan perkongsian tersebut. Kita serahkan kepada Majdi terlebih dahulu untuk membuat perkongsian dari daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera auda. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan untuk berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan sisipan kami sediakan untuk tontonan kita bersama. Dan saya kongsikan satu info semasa terlebih dahulu. Pada hari ini 20 Januari 2024 Sabtu diadakan kempen kebersihan bersepadu Jabatan Bandaran Tutong dan ini merupakan
aktiviti bagi menyokong kempen Hari Bertindak Day of Action, dan ia bermula pada jam 8.15 pagi ini, dan insyaAllah akan diadakan di Gerai Selera Tutong. Antara aktiviti yang diisikan adalah aktiviti mengecat pondok-pondok dan tangga-tangga menuju ke GST. Juga diadakan kempen kebersihan membersihkan ruang gerai dan sekitarnya. Jadi orang ramai dialu-alukan untuk ikut serta bagi bersama melakukan aktiviti kempen kebersihan yang diadakan di Gerai Selera Tutong. Baik, itu satu info semasa saya kongsikan terlebih dahulu, dan untuk seterusnya pula, apa kata kita saksikan bahan visual yang kami sediakan untuk edisinya pagi ini. Berniaga atau berdagang adalah kegiatan jual beli untuk memperolehi keuntungan. Kegiatan ini merupakan salah satu yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan kegiatan berniaga sebagai mata pencariannya. Golongan belia maupun dewasa atau warga emas perlu menerokai secara lebih serius perniagaan sebagai kerjaya pilihan maupun sebagai sampingan. Sambutan orang ramai terhadap berniaga makanan bergantung pada banyak faktor seperti lokasi, jenis makanan, kualitas, harga dan lain-lain. Namun, berniaga makanan merupakan niaga yang menguntungkan dan sentiasa ada permintaan. Kerana itulah juga, Awang Haji Muhammad Roni bin Haji Omar masih bertahan dan giat berjualan ayam golek dengan menamakannya Ayam Golek Tiga Rasa. Perniagaan yang asalnya dijalankan oleh ibu bapa beliau sekitar tahun 1986 di Bandar Seri Begawan kini diperluaskan lagi oleh beliau dan keluarga dengan membuka cawangan lain seperti di daerah Tutong. Awang Haji Muhammad Roni menjalankan jualan di dua buah tempat iaitu Kop Pertama Tanjung Maya dan Rencangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Salah satu alasannya menolong orang ramai, especially ibu bapa yang dah ada berkesempatan masak untuk hidangan makan tengah hari ke malam ke, sebabkan sibuk membina anak sekolah lagi balik kerja. So, itu kemudahan yang kami sediakan untuk orang ramai. Jadi barang ini sudah masak, ayam ini sudah masak, sudah dipotong, tersedia untuk dihidangkan saja. Ayam gulai ini memakai rempah asli, macam ketumbar, bawang putih, lada kisar, halia sama daun sarai. Tidak ada pakai minyak makan ke minyak masak, tidak ada. Sehari kami boleh menjual 15 ekor. 15 ekor ayam membawa ke 20 ekor ayam ke, especially duringan lah. Pede bagi yang banyak permintaan lah. Dan beside that juga ada yang membooking awal dan minta deliver ke bandar, ke KB. So, kami hantar tanpa ada apa-apa bayaran cas lah. Setakat ini yang paling banyak mengorder sebanyak 40 ekor ayam. Ayam gulai ini dimasak ambil masa 50 ke 55 minit. Mesin ayam gulai ini ia berpusing sendiri. Ya ada apa? Ada ia punya gear sama untuk yang memusing ayam gulai itu kan. Tapi pekerja saya ini saya latih plan A dan plan B. Kalau sekiranya mesin ayam grill itu ia punya gear itu rosak ataupun motornya rosak, jadi pakai plan B. Bila plan B ayam itu dipusing sendiri, manual. Jadi mesti ia tahu teknik bila jangkanya akan dipusing, especially di bagian depan ayam, dada ayam yang isinya tabal, jadi mungkin makan masa lama sikit lah. Awang Haji Muhammad Roni yang lahir pada tahun 1973 ini mengalami suatu kejadian yang membuatkan pergerakan beliau terbatas. Namun, dengan adanya seorang pekerja tempatan yang menemani beliau, dapatlah memenuhi permintaan pelanggan tetap yang membuat tempahan. Inilah juga semangat yang perlu kita banggakan. Sikap tidak putus asa dan tidak putus semangat dalam meneruskan perjuangan menafkahi keperluan hidup. Demand dari pelanggan. Kadang-kadang kalau kami hendak berdagang sehari,
Pasal kami off setiap hari Jumaat. Habis orang bertanya tu. Bertanya. Jadi untuk anda menghampakan pelanggan yang berminatkan belian gulai kami ni, mohon dapat pasal kami jalankan juga. Jadi sakit, tidak ada alasan lah. Ayam gulai kami ni mulanya dipanggil dinamakan ayam gulai remaja 3 rasa. Yang mula kami berniaga di tahun 1986 di Pasar Malam Lama di belakang Tepikong sebelum bangunan PGGMB didirikan. InsyaAllah perancangan di bulan Februari 2024 ini daripada ayam gulai katu nanti akan dijual satu set sama nasi biryani. Nasi biryani, and then promotion pun akan kami adakan juga sempena tahun Hari Kebangsaan negara Brunei Darussalam yang akan datang ini. And then special promotion pun akan diadakan juga di bulan Ramadan nanti sama Hari Raya. And then perancangan selepas Hari Raya ini akan membuka another cawangan lagi, mungkin di Sungai Liang atau di Lumut. Tidak hanya fokus pada penjualan ayam golek, malah beliau juga turut membukakan jualan package dan perkhidmatan catering. Apa yang boleh kita pelajari dengan melihat usaha beliau ialah banyak belajar dari orang-orang yang berniaga sebelumnya seperti ibu bapa agar dapat meneruskan perniagaan turun-temurun, berkebolehan dalam bidang masakan dan rasa yang menepati cita rasa pelanggan, mengetahui strategi pemasaran dan sentiasa bersyukur dengan kudrat yang dianugerahkan Allah dengan memanfaatkannya sebaik mungkin.